Hanifah. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Yang Berhormat Tan Sri Yang Di-Pertua atas pelantikan sebagai Speaker Dewan Negara. Tak lupa juga kepada Yang Berhormat Senator Datuk Nur Jazlan atas pelantikan sebagai Timbalan Speaker Dewan Negara. Soalan saya nombor 9. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Saya ingin ucapkan sebagai anak Sarawak, mengucapkan terima kasih atas pelantikan sebagai Yang Di-Pertua Dewan Negara dan juga kepada Timbalan Dewan Negara dan Senator yang baru. Terima kasih Senator Datuk Azman. Pengurusan pelarian dan pemohonan suaka di Malaysia adalah di bawah arahan MKN 23. Dasar dan mekanisme pengurusan pelarian dan pemohonan suaka melalui arahan MKN ini, Jawatan Kuasa Pengurusan Pelarian dan Pemohonan Suaka yang telah bermesyuarat pada 11 April 2023 dan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi sebagai Timbalan Menteri yang telah menetapkan untuk Malaysia mempunyai mekanisme pengurusan pelarian dan pemohonan suaka sendiri tanpa bergantung kepada entiti asing. Kerajaan telah memberikan penekanan terhadap perancangan dan usaha untuk mengukuhkan peranan kerajaan di dalam pengurusan pelarian dan pemohonan suaka melalui 4 kluster Tan Sri Yang Di-Pertua. Pertama, mekanisme pengurusan pelarian dan pemohonan suaka melalui penubuhan jawatan kuasa dan pasukan petugas khas. Yang kedua, penentuan status pelarian. Yang ketiga, penguatkuasaan undang-undang kepada pelarian dan pemohonan suaka. Keempat, sistem sokongan sosial, iaitu hanya kepada pelarian yang berdaftar dengan kerajaan, iaitu penyelarasan pemantauan bantuan dan sokongan sosial sepanjang tempoh keberadaan sementara, pelarian dan pemohonan suaka di dalam negara terhak kepada hanya pelarian yang berdaftar dengan kerajaan dan berdaftar dengan kerajaan sebagai persediaan untuk ditetapkan di negara yang ketiga. Perincian mengenai pelaksanaan penambahbaikan dan penglibatan entiti kerajaan, UNSCR dan NGOs di dalam negara dan luar negara perlu diselaras dan diperkemaskan. Dalam isu membabitkan pengurusan pelarian dan pemohonan suaka ini, Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri akan bertindak sebagai agensi penyelaras dan pelaksanaan proses penambahbaikan ini bersama kementerian dan agensi yang berkaitan. Kerajaan tidak juga akan mempertingkatkan bersama antara agensi keselamatan seperti Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritime Malaysia dan agensi penguatkuasaan dan untuk menghalang lebih banyak kemasukan parti dia serta imigran yang membawa dari sebagai pelarian ke dalam negeri. Kerajaan yang berhormat tidak akan berkompromi dan akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana warga negara atau bukan warga negara yang didapati bersekongkol dengan ejen-ejen perdagangan manusia menyeludup masuk pelarian dan pemohonan suaka ke negara kita. Terima kasih. Soalan tambahan. Jumlah etnik Rohingya dalam negara kita ni sama ada sedar tak sedar dah mencapai 200,000. Tetapi sehingga hari ini kita lihat penyelesaian tentang masalah Rohingya ni tidak selesai. Hari ini rakyat tertekan dengan masalah Rohingya. Kita minta pihak kerajaan dan agensi kerajaan mengambil pemantauan yang lebih baik dan menyelesaikan masalah ini dengan lebih cepat. Kerana hari ini masalah ekonomi juga telah menjadi sebahagian pada masalah apabila masyarakat Rohingya ini bebas berniaga di kawasan-kawasan pendapatan awam. Jadi soalan saya kepada kerajaan, apakah langkah untuk menghalang pelarian Rohingya ini untuk menceburi bidang ekonomi dalam negara kita? Terima kasih Yang Berhormat. Angka yang disebut oleh Yang Berhormat tadi tak sampai 200,000. Etnik Rohingya 106,000 angkanya. Itulah kita syorkan dengan arahan MKN 23 ini untuk memperketatkan lagi supaya negara kita bukan negara yang bersekongkol dengan dengan pelarian, tetapi negara kita adalah bukan juga negara yang ditempatkan dalam alih-alih
UNHCR ni yang berhormat. Jadi kalau arahan MKN 23 ni dapat dilaksanakan secepat mungkin ini akan mengambil baik dan titik beratkan supaya lambakan kebanyakan pelarian dari negara lain tidak akan timbul jadi masalah kepada rakyat Malaysia. Terima kasih, Yang Berhormat. Soalan tambahan, Tan Sri. Silakan, Yang Berhormat. Terima kasih. Alhamdulillah. Tahun 2017, Yayasan Amal dan juga beberapa NGO gabungan di Malaysia bekerjasama dengan Kerajaan Malaysia ketika itu untuk mengadakan ICR, International Conference on Rohingya. Tuan-tuan, Yang Berhormat yang saya hormati, Rohingya, pelarian penduduknya 3 juta lebih. Yang keluar, dihalau keluar sekarang ini 1.5 juta lebih, Tan Sri. Antara menurut UNHCR adalah manusia yang tidak diberi pengiktirafan kerakyatan dan mereka dihalau ke merata pelosok, tetapi mereka tak diambil sebagai pelarian kerana tak ada IC. Isunya sekarang lebih 100,000 yang berada di Malaysia, 1.5 juta yang berada di luar Myanmar. Di Bangladesh sendiri mereka sekarang ini diletak di satu pulau yang boleh tenggelam bila-bila masa saja ombak besar datang. Artinya suatu penyelesaian yang lebih serius, terutama sekali kita Malaysia anggota kepada ASEAN. Kita ni ASEAN yang golongan anggota ASEAN yang sangat terkemuka dan Myanmar adalah anggota ASEAN. Pokok persoalan saya Yang Berhormat Timbalan Menteri, apakah mungkin Malaysia sendiri harus mengambil suatu langkah bukan sekadar menyelesaikan isu Rohingya masuk, tapi menyelesaikan isu ratusan ribu dan jutaan orang Islam Rohingya yang sekarang berselerak tetapi tidak ada penyelesaian kerana mereka sebenarnya tidak dianggap sebagai pelarian kerana tidak ada IC. Ini saya sahkan melalui UNHCR sendiri masa sesi ICR, International Conference on Rohingya tahun 2017. Kerjasama yayasan dan NGO Malaysia dengan Kerajaan Malaysia. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat yang sangat prihatin. Yang Berhormat, seperti mana yang saya kata tadi, Malaysia adalah bukan ahli kepada Convention mengenai status pelarian 1951 dan protokol mengenai status pelarian juga 1967. Saya tahu, Yang Berhormat. Itulah Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri sebagai pengurusi mengenai pelarian ini telah mengambil langkah supaya arahan 23 ini dapat kita dimeterai dan juga kita showkan supaya arahan itu nanti akan menjadi satu titik cara kita untuk menangani masalah-masalah tersebut. Yang Berhormat, Malaysia menyeru juga supaya 149 negara ahli kepada Convention 1951 dan 147 negara ahli Protokol 1967 dapat melaksanakan dan hak tanggungjawab, Yang Berhormat. Jadi kita bersama-sama lah, Yang Berhormat. Kalau Yang Berhormat tahu di manakah pelarian itu, berikan kepada laporan kepada Jabatan Perdana Menteri supaya MKN dan juga angkatan agensi bersama PDRM, imigresen dan sebagainya dapat mengatasi hak ini. Malaysia ni, Yang Berhormat, negara yang pri kemanusiaan. Takkanlah kita biarkan mereka, tetapi kita mesti bekerjasama dengan UNHCR ni supaya titik beratkan keselamatan dan jaga kelambakan pelarian dari luar negara. Terima kasih, Yang Berhormat. InsyaAllah. Yang Berhormat, terima kasih. Apa yang disoal tadi